Assalamualaikum semua. Kali ini kita tengok satu lagi RPH berkaitan topik atau mata pelajaran sejarah. Tajuknya adalah Tamadun Awal Dunia. Jadi untuk melihat perkara pertama yang kita perlu lihat ialah dari segi penulisan objektif pembelajaran. Okay. Sebelum kita menulis objektif pembelajaran, eloklah kita tengok dahulu dari segi standard pembelajaran untuk topik pada hari itu. Jadi di sini kita tengok kita telah tetapkan bahawa untuk topik ini murid boleh membincangkan 4 lokasi pembentukan tamadun awal dunia. Jadi untuk objektif, apa yang patut kita tulis untuk capai objektif, untuk capai standard ini? So kita tengok yang telah ditulis oleh cikgu ini adalah pada akhir PDP ini murid dapat mengenali. Okey, cuba semak balik dari segi pemilihan perkataan mengenali. Kalau dalam video saya yang terdahulu, saya telah beritahu bahawa untuk membolehkan kita menulis satu HP yang eksplisit, untuk kita tulis satu HP yang eksplisit, kita perlukan berapa komponen? Ya, kita perlukan 4 komponen untuk menulis satu pernyataan yang eksplisit. Apakah 4 komponen tersebut? Jadi sebelum kita ulang kaji 4 komponen ini, cuba kita tengok dahulu. Adakah pernyataan hasil pembelajaran ini eksplisit? So kita kena semak dululah sama ada 4 komponen atau tidak. Okey, 4 komponen tersebut ialah seperti yang saya telah beritahu hari itu. Pertama ialah sasaran. Okey, sasaran. Siapa sasaran? Murid. Okey. Kedua ialah kata kerja yang eksplisit. Kata kerja eksplisit ni adalah tingkah laku yang kita boleh ukur dengan jelas. Ini kita boleh tengok panduan dalam belum lah ataupun revise belum. Kemudian mesti ada kata kerja yang minimum. Pencapaian minimum. Yang keempat adalah aktiviti atau situasi yang kita sediakan untuk ukur tingkah laku eksplisit tersebut. Okey, so kita semak balik yang pula cikgu ni buat. Mengenali 4 lokasi pembentukan. Okey, mengenali. Mengenali ni adakah ia satu kata kerja yang eksplisit? Cuba kita tanya diri sendiri. Boleh diukur tak mengenali? Saya tahu dia nak kenal lah. So mungkin kita boleh tukar kepada kata kerja yang dicadangkan oleh Bloom, revise Bloom, Anderson, iaitu mungkin kita kata mengenal pasti. Okey, mengenal pasti. Okey, mengenal pasti. Kemudian yang kedua adalah dari segi hasil kriteria pencapaian minimum. Kriteria apakah kita tetapkan untuk kita membolehkan kita kata tercapailah objektif PDP pada hari ini kerana dia telah mencapai kriteria minimum pembelajaran tersebut. Okey, apa dia? Okey, di sini cikgu ni buat 4 lokasi. Dan kita tengok balik dengan standard pembelajaran. Standard kata 4. Yang cikgu ni pun tulis 4. Maknanya dia nak sekiranya semua pelajar dia boleh sebut 4 lokasi pembentukan tamadun, bermaksud tercapailah objektif PDP pada hari itu. Okey, so boleh diterima. Yang keempat. Okey, yang keempat kita tengok. Perlu ada apa? Perlu ada aktiviti atau situasi yang kita sediakan, guru sediakan untuk ukur tingkah laku eksplisit. Tingkah laku apa? Tingkah laku yang kita kata tadi, mengenal pasti tadi. Okey, yang ni. Yang ni patut duduk mana? Yang ni ialah kita nak boleh ukur. Kita nak boleh ukur mengenal pasti. Jadi bagaimanakah aktiviti harus dirancang supaya murid itu boleh menunjukkan tingkah laku, boleh mengenal pasti 4 lokasi ni. So cikgu ni belum lagi ada satu lagi perkara, iaitu situasi. Situasi atau aktiviti untuk dia ukur 4 lokasi yang pelajar itu boleh sebut. Situasi ataupun kita kata aktiviti PDP.
So nanti tengoklah dalam dia punya aktiviti di bawah lesson plan nanti ada tak dirancangkan. Alright. Okey, satu lagi, apabila guru menulis bahawa objektif pada hari itu ialah untuk mengenali mengenalpasti 4 lokasi tamadun awal dunia, maka kita nak tahu sebelum ni pelajar ni dah belajar apa. Jadi perlu cikgu tu beritahu tentang apakah pengetahuan lampau murid. Apakah yang dia telah tahu, yang sedia ada. Pengetahuan sedia ada. Mungkin yang dia dah tahu daripada pengalaman ataupun dia dah tahu daripada pelajaran yang lepas sebelum datang kepada pelajaran pada hari ini, pada kali ini. So sepatutnya ada satu lagi bahagian yang cikgu ni perlu tambah, iaitu pengetahuan sedia ada pelajar ataupun pengetahuan lampau pelajar. Ini memberi panduan pada guru supaya tidak overlap ataupun menggunakan pengetahuan sedia ada itu untuk memulakan topik pada hari ini. Macam tu. Okey? Baik, seterusnya kita tengok pula bagaimanakah aktiviti yang dirancang oleh guru untuk memastikan bahawa pelajar boleh mengenali atau mengenal pasti 4 lokasi tamadun awal dunia. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu bahawa untuk pelajar-pelajar saya, biasanya saya akan minta mereka untuk menulis rancangan PDP RPH seperti ini. Contohnya iaitu di mana saya menekankan kepada pelajar saya supaya memberikan atau menampal replika bahan ABM yang akan digunakan. Kalau dah dia nak guna video, thumbnail video itu tampal di bahagian catatan ataupun di bahagian sini. Okey. Jadi untuk cikgu ini pun saya minta harap boleh baikilah, boleh baiki supaya ada replika ABM itu diberikan dalam RPH supaya kita, orang yang membaca RPH ini, nampak apa yang akan berlaku dalam kelas apabila dikatakan bahawa guru tayangkan video berkenaan apa? 3 kata tugas. So kita tengok, memang adalah dalam video itu berkaitan dengan isi pelajaran yang ingin disampaikan. Dan juga isi pelajaran ini saya dah minta buat sedikit penambahbaikan, iaitu isi pelajaran adalah 3 kata tugas ataupun jenis-jenis kata tugas. Aktiviti itu yang aktiviti menonton tayangan video YouTube. Ini saya dah tegur dalam RPH yang lalu, dalam video yang lalu. Jadi untuk hari ini kita tengok yang ini, untuk aktiviti guru ini yang sejarah ini. Baik, untuk set induksi. Set induksi. Kena ingat apa tujuan set induksi. Saya tak nak repeat, saya dah beritahu dalam video yang lepas. Dan apakah isi pelajaran yang cuba disampaikan di sini? Mesti ada kan? Kita tengok aktiviti guru. Guru masukkan murid sedia, guru impas kembali. Mengapa guru yang kena impas kembali? Sepatutnya guru bersoal jawab tentang pelajaran lepas untuk mengimbas kembali ingatan pelajar tentang apa yang telah dipelajari. Bukan guru yang buat imbasan itu. Maknanya guru bersoal jawab kan tentang topik lepas. Jadi di sini sepatutnya kalau saya akan minta pelajar saya untuk berikan soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh guru. Soalan-soalan yang berbentuk kebat, yang boleh menjana idea kritis pelajar. Di sini sediakan 1, 2, 3 soalan. Kemudian murid beri respon, jawapan berbeza, penghaitan. Berikan jangkaan jawapan. Contohnya you tanya tentang apa? Tentang peta lokasi tamadun awal dunia. Subtopik sebab tu saya kata subtopik lepasnya apa dia, you kena beritahu subtopik lepas. Sebab tu saya tak nampak apa dia, pengetahuan lampau tu apa dia, pengetahuan sedia ada tu apa dia. Sebab cikgu tak beritahu di sini. So tak nak relate set induksi dengan apa yang akan guru tanya. That's why kena tulis apa sini. Kemudian langkah 1. Berapa lama langkah 1? Berapa minit? Dan di sini guru menerangkan tentang apakah isi pelajaran yang ini sampaikan. Bear in mind bahawa cikgu nak pelajar itu mencapai objektif ini. Mengenal pasti 4 lokasi. 4 lokasi tamadun awal dunia. Jadi
isi pelajaran di sini mungkin tentang lokasi, tentang lokasi tamadun awal dunia. Saya tak tahulah, you yang tahu kan. Di sini. Tapi mengapa guru? Sekali lagi kita kata kenapa guru yang kena terangkan? Kenapa guru? Ini tak apalah. Ini okey. Ini okey sebab guru bersoaljawab. Tapi kenapa guru menerangkan? Kenapa guru berdasarkan bahan yang bahan BBM atau bahan bantu belajar tu, pelajar itu yang diminta untuk meramalkan jawapan ataupun wujudkan sesi perbincangan yang aktif lah dengan pelajar. Jadi guru soal jawab. Berapa ciri? Okey, ni kena beritahu berapa ciri tu, seperti perincinya berapa ciri. Berapa ciri yang nak pelajar tu perlu kena tahu. Jadi apa dia? Nota rujukan. Okey, berikan nota itu berkaitan apa? So di sini yang tak nampak berpusatkan pelajar tu tak nampak. Kelihatan seperti guru yang dominan. Guru yang nampak kelihatan dominan di sini. Satu lagi ialah di sini pada langkah 1 ni, guru nak capai objektif yang mana? Objektif 1, iaitu mengenal pasti kan. Tapi kelihatannya pelajar ni diminta untuk kenal pasti ciri utama setiap kerajaan. Jadi mungkin kena ubah suai. So mula-mula mengenal pasti 4 lokasi. Mungkin ada beberapa HP. Keduanya mengenal pasti beberapa ciri kerajaan untuk setiap kerajaan. Beberapa ciri setiap kerajaan. Setiap tamadun. Setiap tamadun tu ada beberapa ciri. Yang ketiga barulah boleh memperihalkan. Sebab kita tengok ada juga akhirnya kena membincangkan. Jadi mungkin perlu memperihalkan. Memperihalkan. Di sini untuk merujuk dan mengaitkan lokasi dia seolah dia kena memperihalkan. Sebab guru yang menerangkan. Sepatutnya guru membimbing murid atau guru menunjukkan satu gambar tentang tamadun peta dunia. Dan guru bersoal jawab dengan pelajar tentang apakah mereka faham tentang tamadun. Tamadun tu apa? Okey. Sambil-sambil bersoal jawab. Okey. Okey. Kemudian yang kedua pun berapa masa dia. So sebenarnya kita nak tahu juga ada berapa langkah di sini. Di sini cikgu ni buat ada 3. Okay, untuk langkah ini ada beberapa model yang kita boleh ikut. You boleh semak 5 fasa nidam. Dia lebih terperinci. Ataupun sekarang PAK 21 kita guna 3-part lesson. Sebenarnya 3-part lesson ni lebih kurang sama dengan fasa nidam juga. Tapi diringkaskan untuk di-cram sahaja. Part yang middle part itu dia compress apa yang ada dalam fasa tengah nidam itu. Jadi saya nak you semak balik cara penulisan ni. Tak apa, untuk hari ni saya terima dulu apa yang you buat. Cuma saya nak you baiki dari segi isi pelajaran apa di sini. Dan soal jawab tu apa diakah contoh-contoh soalan yang guru sediakan untuk menjana idea. Untuk jana idea pelajar. Dan apakah jangkaan jawapan pelajar yang you nak. Supaya kita, tujuannya supaya kita terpandulah kita punya soalan kita, supaya kita boleh, bila budak tak boleh jawab apa yang sepatutnya mereka tahu, maka kita akan ubah suai soalan itu. Mungkin soalan kita tu daripada convergent kepada divergent. Okey, soalan adakah ada soalan yang mencapah, soalan mencapah untuk menjana idea kita sama alik lah, ataupun soalan kita terlampau soalan menumpu ke. Okay, dan apakah IBM disediakan digunakan di sini. Seterusnya kita tengok pula kepada fasa terakhir dan fasa penilaian. Berapa minit penilaian? Okay, berapa minit penilaian. Dan apa yang nak nilai. Okay, kenapa masih penilaian ni macam satu topik baru? Sebab kita seterusnya masih lagi dalam lesson. Ni macam duduk sini lagi. Okay, ni macam bukan penilaian lagi lah. Ni macam masih lagi
isi kandungan pelajaran lagi ni. So itu yang kata you kena semak balik, susun atur je, bukan salah apa pun, susun balik lah you punya langkah-langkah ni. Di sini yang kita nak pastikan berlaku teknik penyoalan ni. Teknik penyoalan untuk memastikan pelajar-pelajar tu engage, semua pelajar engage, tak ada seorang pun yang tercicir. Ya, teknik di mana you mesti guna teknik relay respon mereka dan bounce. Lihat video yang saya dah share, kawan-kawan yang sebelum saya dah share bagaimana teknik relay and bounce. Okay, 3 langkah sahajalah. Seterusnya penutup kognitif, guru soal jawab, pelajar, guru beri latihan. Okey, guru murid merumuskan. Baik. Okey, ini dah ada refleksi padahal belum buat lagi ni. Pelik ni. Esok pun nak buat kan. Dia dah ni. So, semak baliklah. Ni. So apa you buat? So you sedar kelemahan you ni, ya. So what's next? What is next? Okay, baik. So all the best. Ada perubahan yang baik. Okay, kita belajar sama-sama, insya-Allah. Assalamualaikum.